di sini. Suara kita satu, biar dunia tahu cerita yang tak pernah dibincangkan. Dalam kebenaran, rasa takkan hilang. Hey, mari ikut serta. Ruang santai ini milik kita bersama. Di antara suara, kita berbagi cerita, mencari solusi di setiap lapis rasa. Hey, kami Budak Klang. Hey, kami Budak Klang. Hey, kami Budak Klang. Latest episode podcast Budak Klang. Alright, so thank you semua yang menonton, yang subscribe di channel kami, yang follow kami di all the social media. Alright, thank you so much. Okay, so next episode. Alright. So tak lupa juga kan kita nak cakap thank you dekat kita punya apa ni sponsor kita, Imtiaz KMU, rakan takaful anda. So kat korang kat luar sana kalau nak cari medical card 10 juta limit setahun, boleh contact diorang dekat diorang punya social media, dekat Facebook, dekat IG Imtiaz KMU. Alright. Nas, kau pakai sweater apa semua ni, aku bukan main panas ni. Yes. Aku So kalau orang yang tengok, sebenarnya tadi pun kita dah pakai baju yang sama. Cuma sekarang ni walaupun aircon sebenarnya dah start slow, tapi aku still merasa sejuk sebab kau demam ke? Daripada last week lah sebenarnya. Daripada last week weekend pun orang ramai cari aku sebenarnya. Aku tak layan. Oh ya Aku demam lah. Memang aku demam. Suara pun ikutnya kalau ini dah episod ke-75, mungkin aku akan suruh kau cari pengganti. Sebab kita pun baru episod ke-3. So demi Budak Klang aku menggagahkan diri juga. Kau dah seminggu demam So kau dah buat COVID test ke, Mpox test ke? Aku tak buat lagi, tapi dia is not sampai COVID lah. Oh ya. Tak cukup simptom lah? Tak cukup simptom sebab ya sebelum ni kan hujan. Betul. Hujan, lepas tu lepas tu 3-4 hari ni tiba-tiba panas melampau So tengok kat kereta aku degree Celsius dia sampai 42. Panas kan. So hari Sabtu hari tu lah aku start, sebab aku ada kerja kat luar sikit, aku settle kerja. Habis kerja tu aku dah start lah tekak rasa lain. Lidah pun dah macam kelat-kelat apa semua. So macam demam, tapi hopefully bukan COVID lah. Hopefully bukan COVID, hopefully bukan Mpox. Tapi kan, cakap pasal COVID ni kan. Okay Nas, aku tanya kau soalan sikit lah kan. Kalau lah kita sekarang ni kan, tiba-tiba na'udzubillah min zalik lah, COVID tu naik balik kan, lepas tu kita kena lockdown balik kan, kita kena duduk rumah, jangan pergi mana-mana apa semua kan. Macam mana rasa situasi? So peristiwa 18 Mac 2020 berulang kembali lah. Ya, segar di ingatan tarikh tu. Tarikh tu aku akan sedih kan. So kalau kau tanya aku sanggup balik tak untuk aku lockdown atau tak, ramai lah akan cakap tak sanggup untuk lockdown balik kan. Sebab okey lah, kita share untuk kali ni kan. Korang punya experience masa lockdown hari tu. Masa lockdown, sebab masa COVID masa lockdown kita start daripada 18 bulan 3. So masa lockdown tu nak kena ingat balik lah. Malam sebelum lockdown tu, kita lockdown 18 hari bulan 3 tak silap aku. So 16 hari bulan 3 ke 17? Bukan. Sehari sebelum lockdown tu. Apa salah? Kita ada pergi dinner dekat KL. Kita ada kalau yang dinner kat KL tu, yang dinner dengan CEO tu kan, memang betul-betul exactly besok a night before lockdown tu. Tapi masa sebelum tu, malam tu kita still boleh pergi makan apa. Kita dah tahu dah esok nak lockdown. Kita nak tahu lockdown. Dah tahu. Kita tak expect apa yang akan hadap. Sebab masa tu Nas, kita ingat 2 minggu je Nas. So macam okey lah, macam cuti 2 minggu lah. Masa tu pun ramai cakap it's time for us to kita berehat sekejap kan, berehat 2 minggu. So masa lockdown tu, yang lain mungkin kau masa tu dengan family kan, cuma masa lockdown tu aku stuck dekat rumah seorang-seorang. Kau seorang lah. Aku kan masa korang boleh imagine, aku rasa ramai lagi penonton kita kat luar sana having the same situasi dengan aku, ataupun ramai orang lebih teruk sebenarnya. Kita tahu ramai lebih teruk yang terkesan dengan COVID ni. Cuma aku nak share experience aku, maybe sama macam korang. Aku seorang-seorang kat rumah.
Seorang kat rumah, bagi aku first 7 hari tu okey. Cuma sebab masa tu kita pun still masih boleh bekerja. Cuma first week tu kita tak bekerja. Tak bekerja, memang betul-betul Kita cuti. tak tahu nak buat apa. Oh. Sebab kita orang dalam bidang sales. Kita orang buat sales. So kita pun tak tahu macam mana serangan. Kita nak pergi macam mana apa semua. So tak tahu lagi. 7 hari pertama tu then kita dah jumpa solution untuk kita punya nak teruskan kita punya kerja semua. So kita dah tahu. So after aku counting down for the first 14 days, 2 minggu tu nak habis. Then semua orang kan. So bila announce lagi masa tu kita punya PM Tan Sri Muhyiddin Yassin kan. Bekas Perdana Menteri kita masa tu. Masa tu Muhyiddin Yassin. So announce extend. Aku masa tu aku cakap, "Ui. Dia punya korang boleh imagine tak sebab for almost 3 bulan kita tak nak cakap sebut 3 bulan lah. Kita cakap sebulan yang pertama tu aku kalau dapat keluar pergi kedai runcit sebab yalah masa tu dia kata boleh seorang boleh seorang. So rumah aku siapa pilihan yang ada memang aku seorang je lah. So aku gunakan peluang yang ada untuk aku keluar sebenarnya. Dapat jumpa Apek dekat kedai runcit pun aku dah gembira. Dapat borak dengan orang. Dapat borak aku ada lagi sebab kalau korang pernah tengok kan cerita macam apa zombie. Semua kat luar tu kan sebab rumah aku pula aku duduk rumah flat aku flat bukan apartment bukan kondo. So aku tak ada balcony. So aku memang terkurung habis Aku memang terkurung. So bila aku dapat keluar rumah, aku dapat jumpa orang. Masa tu isi minyak pun isi RM2 tau. Sebab minyak murah. Takkan sampai RM2. Minyak penuh sebab kita tak pergi mana apa. Aku isilah minyak tapi tak sama tak ada RM2 maybe RM5. Sama aku pun tak isi full lah. Memang takkan isi full sebab esok nak keluar lagi. Masa tu aku pun tak adalah hari-hari keluar sebab kita pun masa tu kita pun risau. Masa tu risau. Kita pun risau. Memang kita betul-betul disiplin. Masa tu Malaysian semua. Memang disiplin lah. Aku boleh cakap tahniah kat semua rakyat Malaysia yang berjaya lalui fasa PKP, PKPP, PKPD. Skala PK lah yang korang dah lalui. Kau fikir sendiri lah. Korang fikirlah sendiri berapa banyak PK yang kita dah lalui. Dan yet korang mampu fight kan. Hari-hari kita tengok numbers of masa tu tengok orang mati je. Orang mati. Numbers orang mati. Hari-hari. Numbers yang dijangkiti. So numbers tu sampai sehari 300 sampai teruk. Ribu lah. Dah makan ribu. Masa tu kalau Selangor belas ribu. Paling tinggi lah Selangor KL paling tinggi lah. Bila dah berapa bulan lepas tu dah dilonggarkan sikit apa semua. Kita dah boleh keluar apa semua. Tak adalah keluar je kan tapi sebab memang dia masa tu ada apa kita panggil kita boleh keluar tapi tak boleh keluar daripada negeri. Tak boleh rentas negeri. Tak boleh rentas negeri. Tak boleh rentas daerah. In fact masa raya yang tahun 2020 raya tu aku seorang-seorang tau kat rumah. Aduh. Sedih dan aku terima kasih juga kat kau sebab sudi menghantar kek buah. Serius kek buah tu sedap Nanti kau boleh contact dia. So korang boleh bayangkan tak raya seorang-seorang kat rumah. Gila. Kalau hari yang tak raya pun aku tak boleh imagine duduk seorang-seorang. Kau duduk seorang-seorang. Apatah lagi kalau raya. Aku masa tu aku selalu checking je ni. Aku risau kan. Tiba-tiba dia depressed ke apa. Aku alhamdulillah lah sebab aku masa tu aku rasa bukan aku saja. Kita share korang masa jadual korang masa COVID punya time aku punya life is totally upside down. Memang. Kita macam duduk ke US masa tu. Sebab aku akan betul-betul aku akan bernyawa maksudnya aku akan berjaga sampai sebab kita COVID bulan 3. So masa tu bulan 5 dah start puasa dah aku 5 6 lebih kurang betul. So aku akan berjaga sampai sahur. Lepas tu tidur. Lepas subuh baru aku tidur. Sama. Aku pun sama. So, tengah hari masa nak habis Zohor baru bangun. Tapi masa tu pun kita orang pun dah start lah. Kita orang ada masa tu thank you jugalah dekat kita orang punya yang kita orang punya kerja ni. Dia dah sediakan tools lah. Ada tools. Untuk itu antara benda yang bagus. Aku rasa
kalau dulu kita tengok perubahan, kita tengok the good side of COVID. Sebab dulu kalau meeting, kita kena datang. In fact kalau ada company training ke apa-apa, kita kena datang. Sekarang ni bila COVID tu, orang dah start develop. Aku tahu ramai juga dah start sebenarnya online before that. Tapi sebab COVID pun, kita dah start. After COVID tu banyak berubah lah. Banyak berubah. Banyak sebenarnya sampai until now. Betul. Until now, perubahan tu ada banyak yang kekal. Betul. Banyak yang kekal. Dan benda tu bagi aku bagus lah. Ada yang bagus lah. Banyak yang bagus Banyak sebenarnya. yang bagus sebenarnya. Kita tengok meeting sekarang ni. Sekarang ni banyak company pun aku rasa dah start gunakan Zoom. Online lah. Platform online. Tak kisahlah korang gunakan apa, Webex Zoom ke Webex, Microsoft Teams. Nak share, aku tak tahulah benda gila ni kita orang je buat ke ataupun korang kat luar sana pun pernah buat. 2020 is Euro ke World Cup? Euro tak silap. Euro 2020 Euro lah, betul lah Euro. Masa tu, yelah kedai mamak mana buka. Betul apa? Kalau buka pun kita tak boleh keluar. Kedai mamak tak boleh keluar sebab duduk semua jauh-jauh kita orang. So, aku pun tak tahu kepala gila siapa yang bagi cadangan tu. Kita orang sambil tengok bola kat rumah masing-masing, semua on Google Meet tau. Google Meet, so macam kita tengah lepak kat kedai mamak. Kita tengah lepak, masing-masing tengok TV kat rumah masing-masing. Tapi kita borak kat dalam tu, ni high score lah ni lah, passing lah sini, bodoh lah apa semua masa tu. Tapi dengan syarat semua kena buka, masa tu kena buka on video. On video dan semua kena buka masa tu lah, kita boleh sebut kita kena buka Astro. Kau tak boleh guna benda lain sebab nanti delay. So Astro semua serentak. Kalau goal is goal lah. So itu antara benda bagi aku yang kreatif kita masa tu. COVID tak tahu lah, korang ada buat macam tu. Kalau ada korang komen ataupun ada yang lebih ekstrim daripada kita orang ni kan. Kita orang sampai ada member kita orang kan, tiba-tiba gelap skrin dia. Aku bila dia gelap ni aku dah bajet dia ni antara dia hanyut ataupun dia tak nak kena bahan, dia biarkan kamera dia buka. Tapi dalam senyap kan, tiba-tiba aku dengar bunyi dengkur. So sebab kita lah lepak kat rumah kan, tengok bola. So makan Maggi. Half time makan Maggi tapi dekat depan Webex tu. Makan Webex. Sebab masa tu buat Webex. Aku tak ingat lah, aku tak ingat lah platform apa masa tu. Sebab Webex kita buat untuk kerja. Kita gunakan masa tu, gila lah. Tapi benda tu lah yang sekarang ni company ada, masa tu rasanya almost 80% company guna that platform. Betul. Tapi sampai sekarang masih ada lagi. Masih ada lagi. Memudahkan. So maksudnya orang sedar. It's not sebab you physically ada dekat office tu, you baru boleh buat kerja. So maksudnya kerja ni kau dekat mana pun sebenarnya kau boleh buat. The most important thing, communication tu tak boleh breakdown lah. Itu antara yang kita cakap masa zaman COVID tu. Banyak company yang initiate sebab tak nak dia punya staff is mentally dia tak nak depress lah, ada mental problem. Bagi aku okey lah sebab aku bujang, aku kat rumah, tapi aku faham macam yang dah berkahwin, ada anak, cabaran diorang pula. School from home apa? Anak aku masa tu Tadika mungkin tak ada isu tak ada isu, tapi dia ada online juga. Dia ada online juga. Belajar online. Tapi tak lama lah sebab Tadika tu pun good lah, dia punya inisiatif. Kita pun ada member yang anak sampai 2-3 orang. Ya, betul. So bukan sebab kita pernah ada meeting, ada seorang member kita kena pergi mamak kan. Macam mana kita kena buat video call meeting. Dia dekat mamak sebab wifi. Wifi kat rumah dia. Wifi betul. So dia terpaksa pergi mamak, lepas tu boleh lepak seorang-seorang je dan dia meeting. Dengan pakai helmet je kan. Aku rasa dia tak pergi mamak tu dah tutup. Sebab yelah. Ya betul. Mamak tu tutup. Mamak tu tak buka. Tapi tak macam mana dia boleh pakai wifi tu. Sebab dia nakkan wifi untuk video call. Dan sebab tu aku cakap, mana-mana yang survive time COVID from 2020 memang sampai
2022 lah aku rasa. Ha, 2 tahun tu, 3 tahun lah. 2 tahun lebih ke? Korang memang survivor lah, sebab kau boleh survive. Kita ada je. Memang kita cakap, macam mana kita nak buat dah lah lockdown ni kan. Tapi bila kita pusing balik, kita fikir balik, akan ada cara yang buat. Ada solution lah, ada cakap, solution. COVID ni lockdown dulu, bukanlah totally bagi aku satu benda yang dia aku bukan tak nak disaster, ulang. bukan disaster, fully disaster lah. Ada je benda baik. Sebab kalau kau tengok berteraskan daripada online meeting tu, sampai ke sekarang ni ada company-company yang staff dia work from home tau. Yes. Boleh sebelum COVID, mana kau pernah dengar perkataan work from home? Mana ada? Ada tapi mungkin tak banyak lah. Mungkin orang 5 hari bekerja, 4 kena masuk office. Aku tak sure, tapi sebelum COVID, aku personally tak pernah dengar. Kan, betul? Tapi lepas COVID, ramai. In fact, sekarang ni aku ada adik aku seorang pun, kerja seminggu 4 hari pergi office, sehari work from home. Hari Jumaat dia work from home. Banyak. Tapi tak semua industri yang yang boleh buat macam tu. Tapi kebanyakannya memudahkan. Kalau yang management, bab-bab dalam office, tak perlukan keluar, okey lah. Sebab sekarang ni macam kalau kita orang dalam bidang sales kan, kita orang pun dulu memang kita kena face to face dengan klien sebab kita tak ada pilihan lain. Sebab kita nak jumpa consult klien apa semua, kita memang kena jumpa klien. Tapi start daripada lockdown hari tu, our company pun dah ada inisiatif. In fact benda tu berjalan sampai sekarang dan alhamdulillah benda tu banyak membantu kita. Banyak bantu. So kita boleh deal business within online. And then kalau kita close that case, maksudnya ada kata sepakat lah. Sign untuk kontrak tu pun boleh. Remote je. Remote sign. Benda tu sampai sekarang. So memudahkan lah kan. So kalau dulu memang kita tahu kita punya, macam kita orang sales, kita punya target customer kita orang is within Selangor. Kita punya area lah. Kita punya area lah. Ataupun kalau kita kat Kelang ni, satu Selangor ke KL lah. Selangor, KL. Jauh-jauh pun maybe kita boleh pergi Negeri Sembilan. Itu pun kena pergi lah. Kena pergi lah. Tapi kalau macam Pahang pun, kena tidur sana. Kita ingat, itu yang malas kan. Ada je. In fact sebelum COVID pun aku ada je klien daripada luar, daripada Kedah ada. In fact aku fly sampai ke Sabah pun ada. Tapi kita kena physically ke sana. So benda-benda online ni dah start. Yes. Mudah lah. Macam aku pun dah start. In fact baru ni aku ada close one deal dengan the client is stay dekat Labuan. Kalau kata zaman dulu, aku takkan pergi Labuan. Sama ada pergi Labuan ataupun kita kena cerita betul-betul, make sure tak ada mislead ke apa, lepas tu kena post. Itu yang problem dia. So banyaklah benda yang baik bukan benda baik pasal COVID. The thing happen time lockdown because of COVID lah, benda tu yang membantu kita sampai sekarang. Tapi ada banyak lagi lah benda lain yang jadi selepas COVID. Selepas COVID lah, after COVID. Contoh apalah lagi, kita lifestyle lah. Bagi aku lifestyle aku is totally different. Kalau kita tengok lifestyle aku daripada sebelum COVID sampai, kita share lah sebelum COVID memang kalau kata orang ajak akulah, bukan orang ajak lepak, every weekend Sabtu kan, malam dalam pukul 9 kau akan start rasa macam apa aku nak buat malam ni, sebab kau nak keluar melepak. Tapi bila lepas COVID ni aku rasa aku jadi malas nak melepak. Ramailah aku rasa kat luar sana yang tengah dia jadi macam, sebab masa COVID tu dah biasa tak keluar. Aku dah biasa tak keluar. So bila aku try after COVID ni nak lepak, pergi melepak malam apa semua. Tapi rasa macam ni bukan life aku lagi lah. Faktor umur pun aku tak nasi. Faktor umur pun tapi aku tengok kalau dekat luar pun tak seramai dulu. In fact kedai yang dulu yang banyak 24 jam. Ya betul. Kan yang banyak 24 jam sekarang pun dah tak operate 24 jam. Dah. Termasuk mamak. Mamak betul dah. Ada certain mamak ada yang masih lah, ada yang maintain. Tapi kalau kita mamak okey satu. Kalau kita tengok 7E
7-Eleven 7-Eleven. pun ada certain 7-Eleven yang tak 24 jam lah. Ya. So kalau kita tengok, yelah, maybe diorang dah fikir costing diorang. Kalau buka malam pun, diorang sebelum ni tak buka 24 jam sebab lockdown kena tutup awal kan. Ya. Pukul 8, pukul 12 tutup. 12 paling last. 12 paling last. Maybe diorang punya sales kalau sebelum tu Diorang dah compare kan. pun tak jauh beza dengan diorang kena teruskan electricity, apa semua, dia punya gaji kena bayar. So banyak benda berubah dah sekarang ni. Tapi antara yang bagi aku yang betul-betul the best about lockdown, bukan the best lah, benda yang bila lockdown ni jadi, sebelum ni PKP, is peluang pekerjaan rider. Dia ada bisnes yang meningkat lah. Yes, ada bisnes meningkat. Dia dua lah. Satu rider ni, pasal delivery ni. Satu lagi apa ni, kalau kita tengok online business. Ya, online Orang-orang yang business buat makin bisnes meningkat. online apa semua kan. So itu yang meningkat sekarang ni. Sebab sebelum COVID, dia bukannya tak ada online business. Bukannya tak ada delivery punya budak hantar ke rumah ke apa semua. Ada. Tapi dia meletup masa time Ya, COVID. betul. Sebab yelah, kedai makan pun tak boleh nak keluar masa tu. So kebanyakan aku rasa masa lockdown tu yang abang-abang kita panggil frontliner lah. Frontliner. Aku selalu call kita punya food delivery kan, kau Shopee Food ke, kau Foodpanda ke, Grab kan. Aku akan cakap yang diorang ni is our unsung hero. Ya. Hero yang wira yang tak didendangkan. Kita mungkin masa tu, aku pun mesti berterima kasih kepada polis, PDRM, KKM, semua barisan hadapan kita. Tapi yang kita lupa adalah, inilah our delivery ni kan. So diorang semuanya lagi terdedah tau. Diorang bahaya. Diorang punya risk very high. Very risk high. Dan secara tak langsung banyak peluang kerja. Banyak orang ambil kesempatan yang masa tu dia punya job tak boleh nak operate macam kita. Alhamdulillah Nas, kita boleh operate, ada cara lain. Tapi ada orang yang dia tak boleh nak operate kerja dia. So dia boleh choose that job lah. Dan ada juga sebenarnya yang masa tu terpaksa dia berhentikan kerja apa Itu semua. memang so itu dia punya pilihan yang ada lah. Kan, itu dia punya pilihan yang ada lah. Tapi macam yang kita deal, sebab kita deal business, ramai juga kita punya klien yang cannot afford untuk teruskan deal business dengan kita. Kita pun faham itu bukan the dark side lah. Everything ada. Itu dia punya challenge. Ada challenge. Everything ada positif and pro negatif. and cons dia memang ada. Bukan aku cakap kalau lockdown ni terjadi lagi sekali, aku cakap yes, aku suka. Sebab kita tenang apa, kita kerja kita still boleh jalan. Kita boleh jalan. Cuma memang aku cakap masa COVID dulu, income memang dia income sama lebih kurang. Cuma expand tu kita punya spending tu kurang. So saving jadi banyak. So aku pun sampai sekarang tertanya-tanya, mana pergi saving aku sama ni. Masa tu ada saving kan. Sekarang ni mana duit-duit yang pergi tu kan. Tapi at least kita dah belajar. Kita belajar banyaklah yang kita boleh. Lepas tu kalau kita tengok efek yang paling kuat sampai sekarang ni kan. Sekarang ni manusia dekat, aku tak tahulah kat Malaysia je, aku rasa kat dunia kot, dia lebih berhati-hati. Betul. Kalau orang acung sekali je kan, dia dah aware lah. Aware betul lah. Sebab sekarang ni pun dah start virus Mpox kan. Ya betul. Virus Mpox, tapi dia kata Mpox ni kadar keberangkalian untuk dijangkiti tu dia tak semudah COVID. Dia tak semudah COVID. Kalau COVID dulu kita cakap, kalau macam ni, kalau kata aku COVID, aku borak dengan dia sekarang ni, percentage nak kena memang tinggi lah. 100% lah. Tapi Mpox ni dia aku memerlukan tak susah lah nak so harap benda tu tak ada. Harap tak ada lah. Sebab sekarang ni tengok berhati-hati. Kalau tengok kan anak aku sekolah kan, kalau demam terus tak payah datang sekolah apa semua.
Kalau sesama tak payah datang sekolah. Dan benda tu dulu kalau sebelum COVID punya time, kalau setakat demam sesama sikit-sikit tu apa hal pergi sekolah. Tak ada masalah. Kan? Ini sekarang ni okey, kau tak payah, kalau kerja pun sama. Kau tak payah datang office lah apa semua kan. Benda tu masih ada. Kita bukan nak kata kita masih takut dia belenggu oleh COVID ni. Tapi adalah kan dia punya efek-efek tu. So itulah pro and con. Macam aku nak cakap, kalau korang personally tanya aku whether aku sanggup hadapi COVID, lockdown lagi sekali, bagi aku tak sanggup nak hadapi lockdown lagi sekali. Dengan situasi berseorangan dekat rumah apa semua. Aku sangat bangga dengan diri aku sebab aku dapat lalui fasa yang sangat mencabar. Mencabar. Untuk duduk seorang macam kau, aku rasa memang mencabar lah. Aku boleh imagine lah. Kalau sekarang ni aku imagine pun, kalau aku tak tahu lah shit. Lalu kena lalu lah kan. Tapi tak tahu lah macam mana. Nak tak nak aku kena hadap juga lockdown tu. Aku kena teruskan. Tapi cuma kalau kata nak hadap sekali tu aku tak sanggup lah. Sebab hidup atas bawah kan. Timing jadi lari. Ya betul, semua lari. Tidur pun dah tak betul dah. Tak betul. Malam jaga, siang tidur. Cuma kalau kata lockdown lagi sekali ni, cuma kita dah tahulah apa yang kita nak buat, kita dah tahu. Tapi tak nak jadi lagi. Tak nak jadi. Sebab benda tu tak pernah jadi dalam dunia ni. Cuma korang boleh bayangkan tak lagi 20, kita ambil 50 tahun daripada akan datang, buku teks sejarah atau kajian tempatan tu akan tercatat sejarah yang sejarah COVID ni akan ada dalam sejarah. Budak-budak kan, maybe tak keluar. Maybe kata macam mana orang masa tu cucu tak mungkin lah. Kita ambil cicit lah. Cicit kita akan belajar kan. Mana moyang aku dulu. Macam kita sekarang dengar, moyang kita dulu berperang dengan Jepun. Betul. Mana nanti 50 tahun datang kan, kita punya cicit ataupun bawah cicit ni nyut kan. So diorang baru cakap, dulu aku punya moyang punya nyang kan, lockdown ni macam mana dia boleh hidup. Dia ada orang dulu pula nanti zaman lagi maju. Zaman lagi maju. So diorang akan terbayang sama jugalah macam kita terbayang zaman perang Jepun dulu. So benda ni nak tak nak kita dah hadap. Dan kita dah belajar banyak daripada ni. Ada negatif, ada yang positif. So hopefully lah benda ni tak akan jadi lagi. Banyak sebenarnya benda yang tertangguh. Betul. Banyak sebenarnya lah yang tertangguh, tapi banyak jugalah kebaikan kan. Banyak kita belajar lah. Banyak belajar, bukanlah nak kata kebaikan sangat. Kita belajar lah. So, okay lah. Rasanya itulah sikit cerita untuk episod ni. Kita share sikit lah pasal kita lockdown dulu apa semua. Pasal COVID. Dan selepas COVID apa jadi. Sebenarnya banyak dia benda yang elok. Yang kalau kita tengok satu-satu. So, kita wrap up dulu Nas. Kita wrap up untuk this episode. So, untuk korang di luar sana, maybe korang ada nak share korang punya experience ataupun ada tak benda yang korang nak kita orang bincangkan? Atau ada tak pengalaman yang korang rasa sebab kita orang ni memang baru episod 3. Tapi sebenarnya kita orang dah kebuntuan topik untuk kita bincangkan. Banyak. Adalah yang kita plan, tapi kalau ada yang lagi bagus, sebab mungkin kita boleh kita tak nak. Sebab macam aku dah cakap episod 1 hari tu, kita buat podcast ni, kita nak dengar cerita luar biasa daripada orang biasa. So kalau korang ada rasa korang punya experience ni, pengalaman korang kan, korang boleh share, boleh DM dekat IG, DM dekat TikTok, share dengan kita orang. Maybe kita orang boleh bincangkan korang punya pengalaman dan kita akan cuba letak diri kita orang dalam situasi yang korang tu dan apa solution yang kita orang akan buat. Kalau korang punya cerita best, kita mungkin boleh panggil maybe korang boleh panggil kan as a guest. Sebab tengok, dengar kalau ikut plan next episode kita ada first guest. Ada guest. Excited kat tu. Next episode kita orang dah start the guest. So korang kena like, share, subscribe dan tekan notification button supaya korang tak terlepas kita punya newest episode. Okay, alright, itu saja untuk malam ni. Alright, kita wrap up dulu. Okay, so thanks untuk semua. Okay, Assalamualaikum.
Selamat malam. Terima kasih. Bye. Kami budak Klang.